Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata musannif rahimahullah taala, kita di muka surat 26. Dan satu soal, iaitu apa beza dan faraq antara mazhab musyabbihah dengan mazhab salaf pada mutasyabihat. Ada sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, pemberian daripada dia semata-mata masih memberikan kita kelangsungan hayat berada atas alam yang dicipta untuk kita ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kita sejak lahir lagi nikmat Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang kita tak kenal Islam tu pun Allah SWT limpah kurnia dia, diberi kemudahan kepada kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi Islam yang kita perolehi, dihiasi dengan iman, dihiasi dengan kita membenarkan di hati Allah Rabbi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi wa rasuli. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan untuk terus nak belajar, memahami perjalanan agama ni benar-benar supaya kita jadi orang yang beragama. Alhamdulillah, hidup mati kita beragama, zahir kita mengikut perintah agama, batin kita mengikut perintah agama. Alhamdulillah. Syukur dijadikan kita sentiasa nak mengingati dia, zikir ke dia, selawat atas Nabi yang tercinta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk zikir ke dia, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan, terus demi keinginan untuk belajar. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, berada majlis yang mulia untuk meneruskan bacaan kitab Irsyadul Jami'in, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, satu soal, apa beza dan faraq? Faraq tu bahasa Arab, faraq tu beza jugalah. Ini dipanggil tafannun fil ibarah. Sebut ataf tu ataf dengan makna ataf tafsir. Maksudnya dia nak menghuraikan semata-mata, bukan makna yaqtadi taghayyur, bukan mengendaki berbeza antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Yang tu kaedah ba'ataf dipanggil ataf tafsir, ataf untuk tafsir kan. Ada istilah macam itulah kalau kita belajar bahasa Arab ni. Jadi apa beza dan faraq antara mazhab musyabbihah, mazhab yang memakai zahir ayat Al-Quran secara zahirnya, cara literalnya, cara translation word by word only. Apa bezanya antara mazhab ni dengan mazhab salaf? Beza mana? Beza pada mutasyabihat. Maksudnya dalam ayat mutasyabihat yang terlepas kita bicara,
Sekali lagi dia sebut apa beza. Kalau tak reti juga nak beza antara salaf dan wahabi. Bahasa mudah gitulah. Bahasa wahabi adalah fahaman mutasyabihat. Musyabihah bukan mutasyabihat. Fahaman musyabihah, fahaman mujassimah. Pasal dia berpahaman dan beriktikad yang tak betul dalam bab ketuhanan dengan berpegang zahir ayat dan memakai makna zahir itu untuk diiktikadkan. Itu masalah dia. Kalau dia tak pakai, alhamdulillah, mudah-mudahan dilapangkan hati kita, fikiran kita, iman kita supaya dapat intikad dengan intikad yang betul, dan dilapangkan dan dibetulkan fikiran intikad mereka juga di atas jalan yang betul, supaya kita boleh membina agama ni pada tahap yang sepatutnya, taklah kelahi pada bab macam ni. Sedarlah musuh kita iblis, syaitan, nafsu, yang ni musuh-musuh yang kita kena lawan, dan khas atas kita bicara ni bab akidah. Masa akidah ni rosak, berjaya besarlah iblis. Lepas tu dia musuh yang kita pula kerja dia dah kan. Besar sekali musuh kita dalam bab akidah ni, maksudnya perseteruan yang tak sudah-sudah sampai ke kiamat. Selagi ada umur, selagi hayat di kandung badan, iblis, syaitan ni dia akan berseteru dengan kita. Dia tak akan puas hati selagi kita boleh mentauhidkan Allah Ta'ala. Hatta kalau kita boleh jadi ahli tauhid betul, tak jadi wahabi pun, dilalaikan kita daripada Allah Ta'ala, dipalingkan akidah kita daripada Allah Ta'ala seboleh-bolehnya. Yang kita kalau tak belajar, kita tak sedar sebenarnya kita dah dipalingkan hati sarumari kita daripada iblis dan syaitan. Apa dia buat? Dia palingkan kita daripada ingat Allah. Dia palingkan kita, lalaikan kita daripada mentauhid dengan Allah Ta'ala. Dilupakan kita daripada sedar Allah Ta'ala. Kita duk lalai. Tak langsung hati sanubari ini hidup untuk zikir kepada Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala. Betul, ahli tauhid sepatutnya ialah ahli zikir. Dengan istilah ahli tauhid ialah ahli zikir. Saya ngaji ada guru sebut, kata dia, macam mana kalau kita rasa berdosa, mencuri, merompak, berzina, minum arak, itu kita rasa dosa. Kita ahli tauhid ni kena rasa tinggal zikir itu adalah berdosa. Tutup guru kita nasihat macam tu lah. Satu kita kelahi dengan wahabi ni macam buang masa sikit, tapi kena cerita je, pasal dia ada masalah yang akidah kita kena jaga. Tutup guru kita, dia asuh kita supaya kita sampai tahap tu, tahap sentiasa sedar ke Allah Ta'ala. Banyak ilmu untuk belajar satu hal, banyak praktikal untuk dibuat, banyak mujahadah untuk kita lakukan, banyak ataupun ramai manusia yang perlu kita sebarkan akidah yang betul ni supaya mereka mencapai tauhid yang sebenar kan. Istilahnya bertemu dengan Allah Ta'ala di dunia ni lagi, dah bertemu Allah Ta'ala, bertemu di sana satu hari. Ni kat dunia tak bertemu ni, duk cari ke arah tak jumpa. Sikit gambar bahasa itu. Kat dunia ni sentiasa bertemu dengan Allah Ta'ala, boleh faham, boleh reti Allah very satih. Apa dia Allah very satih? Inna Allah ma'ana. Allah sentiasa bersama dengan aku. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan aku, bukan bersama dengan makna tempat. Subhanallah. Kalau makna macam tu pun jadi wahabi juga. Macam apa? Allah Ta'ala makna tempat juga. Allah bersama dengan kita. Kalau makna bersama duduk sebelah, mana tempat juga. Salah juga akidah tu. Untuk Allah bersama dengan kita sudut mana? Dia tak pernah lekang dengan kita. Sebab dia sangat hampir dengan kita. Hampir pun bukan makna hampir jarak, bukan makna hampir makaniyah, tapi hampir makan, hampir pangkat dia, kedudukan dia hampir. Hampir macam mana? Lebih hampir daripada urat nyawa kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksud hampir itu bukan maksud tempat. Subhanallah. Tetap ayat mutasyabihat. Tapi hampir itu dengan mana? Mana boleh hampir itu sampai tahap kita takkan boleh berpisah daripada Allah Ta'ala sama sekali. Hampir itu maksudnya itu. Macam mana boleh tak terpisah kita dengan Allah Ta'ala? Mana boleh kita ada, melainkan adanya kita ni semata-mata limpah kurnia daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tu hampirnya kita dengan dia. Bahasa hampir tu nak menunjukkan
begitu akrab, ataupun nak sebut begitu berlaziman, begitu berhajat kita pada Allah Ta'ala. Kalau tanpa limpah kurnia dia, tak ada apa pun kita ni, kita tak wujud pun atas muka bumi ni. Begitu akrab kita kat situ. Boleh faham saya sebut? Misal lampu ni, kalau dia menyala, takkan boleh menyala melainkan dengan elektrik, betul tak? Betapa akrabnya lampu ni dengan elektrik. Maksud apa? Tak ada elektrik, lampu tak ada. Macam mana akrabnya aur dengan tebing, macam mana akrabnya irama dan lagu. Oh, benda ni saja saya nak menunjukkan peribahasa. Bahasa Melayu pun ada peribahasa tu untuk menunjukkan betapa bertaut rapatnya antara satu sama lain, tak boleh berpisah, macam berlangkah. Tak faham tak? Jangan pula kata Allah berlangkah tanpa saja. Ni kata jangan faham ayat mutasyabihat, misal-misal ni dengan makna zahir, betul? Boleh faham. Cuma bahasa Melayu, bahasa berlangkah menunjukkan pasangan tak boleh berpisah. Saya nak cerita tak boleh berpisah tu lah. Tak boleh berpisah tu. Aur dengan tebing. Cuma aur tebing ni, siapa perlu siapa tu, kita dengan Allah Ta'ala memang kita perlu ke dia. Allah sedikit pun dia tak berhajat pada kita. Jadi nak sebut apa, hampir kita dengan Allah Ta'ala tu adalah hampir dari segi kita takkan boleh ada melainkan dengan dia. Nak beri faham tu yang hidup hati kita sentiasa, aku ni adalah Allah yang bagi kurnia kat aku. Aku hidup ni dia bagi hidup aku. Aku melihat dia bagi aku melihat. Aku mendengar dia bagi aku mendengar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap masa dalam keadaan memuji dia. Setiap masa dalam keadaan mentanzihkan dia pada sifat kekurangan. Terasa pada diri kita ni walaupun sebesar zarrah, terasa ya, aku baik ni, aku bagus ni, aku pandai ni. Subhanallah, tanzih selalu Allah Ta'ala. Tak ada yang baik, tak ada yang sempurna, tak ada yang baik, yang hebat, melainkan Allah. Kalau pandai pun, la haula wala quwwata illa billah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kuat sekalipun, la quwwata illa billah. Ya, yang ni akrabnya Allah Ta'ala kita, ni hampirnya Allah Ta'ala dengan kita. Yang ni patutnya ilmu yang kita nak ajar, tahap yang kita nak capai, hari-hari nak dilatih, latih supaya sentiasa hukum kita ni jadi zakirin wa zakirat. Jadi orang yang sentiasa, orang lelaki yang nak berzikir, orang perempuan yang nak berzikir. Ciri inilah ciri-ciri successful sebagai seorang Muslim. Orang Muslim yang sukses ialah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang tinggal pada benda larang. Walladzina amanu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang sentiasa jaga amanah mereka. Amanah apa? Jadi khalifatul ard. Jadi orang yang mentadbir bumi dengan melaksanakan syariat Allah Ta'ala dan hati tak pernah lekang dengan Allah Ta'ala, nak melaksanakan amanah ni. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, sentiasa mendirikan syahadah mereka. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kita nak dapat macam tu patutnya. Ni kita punya objektif matlamat pengajian, matlamat jadi orang Islam, matlamat hidup kita ni, nak capai hak ni. Sebelum mati, sebelum mata dipejam, yang turut bahasa, capai maksud hidup kita ni apa dia? Untuk arif dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, dalam masa yang sama menzahirkan keberhajatan diri kita pada Allah Ta'ala, menzahirkan kita hamba, tiada apa yang ada pada kita melainkan limpah kurnia daripada dia. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Nak hidup macam tu baru mukmin. Mudah Allah Ta'ala mudah kita, bagi kita mencapai maksud hidup ni, supaya tak ada rasa ketinggian diri, kehebatan diri. Maka setiap hari menzahirkan kehebatan ilahi, setiap hari menzahirkan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah seabdul makhluk yang Allah bagi jadi. Baik,
Tapi macam mana pun dengan Wahabi kena kelahi juga, kena kacau juga pasal dia kacau. Tu geram tu. Tu sebut banyak kali tu. Dia kacau. Kalau boleh. Tu geram tu. Itu dia kacau, iblis kacau pun kena iblis. Macam mana nak lawan iblis? Lawan iblis bukan boleh penyepak. Lawan dia dengan zikir. Fikir. La ilaha illallah. Zikir jahar untuk latihan zikir. Tu latihan juga. Latihan fikir pun kena. Satu dia ada, kalau boleh ada satu aktiviti khas. Macam mana nak tamrin untuk latih diri. Istilahnya ada tarbiyati camp, ada camp tarbiyah. Macam mana? Bukan tarbiyah jasad satu. Tarbiyah batin satu. Jasad ikut syariat zahir. Masa yang sama batin tak lupa dengan Allah Ta'ala. Saya sebut selalu dah kan. Masa terbaik untuk camp tarbiyah ni Ramadan. Ramadan is the best time. Maksudnya apa? Zohir dah ada tarbiyah. Tak makan, tak minum siang hari. Kelebihan puasa pula. Kelebihan syaitan iblis ditambat. Tu best. Jadi apa peluang kita nak guna sebulan Ramadan syaitan ditambat ni? Gunakan supaya masa tu gunakan lawan nafsu. Nafsu pun siang dah bantu dah dengan Allah Ta'ala. Syariat kita berpuasa. Gunakan sepenuhnya dengan nafsu yang telah ditambat dengan puasa. Syaitan yang ditambat supaya tak bermaharaja lela, supaya boleh bertauhidkan Allah Ta'ala setiap masa. Macam mana tu latihan tu? Ramadan. Ramadan lagi. Doilah Ramadan berapa kali ya? Tak, memang Ramadan the best time. Satu kebanyakan ulama' tutup guru kita, dia pulun sungguh Ramadan ni. Cuma kita bila tak faham, kita pulun Ramadan dengan ibadat. Tapi ibadat kita tak faham macam mana penzahiran ibadat. Itu yang dia jadi lesu dan lemah. Maksud apa? Kita pulun buat, tapi tak boleh buat. Nak buat, dia jadi hangat-hangat tiap ayam. Mula-mula penuh masjid. Memang penuh pun. Cuma PKP itu lain hal lah. Ni pun tak tahulah PKP apa bulan Ramadan ni. Penuh masjid. 1/3 Ramadan yang awal macam mana? Meriah. Kalau hari pertama tu berebut tu, kalau sah perempuan berkelahi. Siapa? Nak duduk depan. Penuh macam hari raya tu. Lepas tu surut. Lagi belakang lagi surut, lagi belakang lagi surut. Lagi besar fadilat, lagi hancur. Apa masalah ni? Apa masalah ni? Ingat, hangat-hangat tek ayam. Nak dengar bahasa hulu kasar ni. Hangat-hangat tek babi. Bahasa hulu. Tak bisa dengar apa dengar lah. Orang hulu ni bahasa kasar. Hangat-hangat tek ayam, tai dekat sebut lah. Orang bagi kasar lagi, ayam. Ayah sikit. Tek babi. Ngapa ni? Sebab babi banyak sangat. Ngapa tek ayam? Ngapa peribahasa tu keluar? Hangat-hangat tek ayam ni. Orang dulu kasut tak apa nak pakai. Ayam banyak keliling rumah. Lepas tu, tek ayam ni tai dia biar keluar pada badan. Dia panas, sifat dia panas. Dalam masa sekejap dia akan sejuk. Kalau pijak tu, sejuk je. Tu tek ayam lama. Tek ayam lama. Kalau pijak tu panas, tu tek ayam baru. Tak faham? Itulah hangat-hangat tek ayam. Tek ayam ni hangat sekejap je. Sikit cerita peribahasa. Apa benda cerita ni? Nak cerita, bila tak faham kita apa yang sepatutnya dicari, makin hujung-hujung Ramadan makin lembek. Makin seronok raya. Pasal boleh merdeka dan bebas berleluasa. Tak betul. Itu prinsip kita berpuasa salah. Macam mana nak betul Ramadan yang duduk sini? Sedapnya semua orang datang. Dalam proses lah, lelaki boleh datang. Perempuan ni tak tahu belakang tu kita boleh siapkan atau tidak. Tengok gaya tu macam tak boleh siap. Yang mana dah ada tu, satu hal lah. Nak ada permintaan untuk duduk orang-orang untuk Ramadan punya program. Tak tahulah kot dapat bantuan terdekat ni boleh siap dengan secepat mungkin sebelum Ramadan. Ni pun kita dah
Nak masuk Rejab ada. Ni 20 ada rasanya. 20 yang di akhir dah. Yang di akhir Rejab, Syakban. 2 bulan 10 hari itu lagi untuk Ramadan. Lebih kurang 70 hari ya. 70 hari nak tolak tu pun tak tolak lagi. Mat bila nak mari tak tahu. Nak tolak tu buat tapak, nak bina. Kalau boleh 4 blok pun kemur tu boleh lah kan. Tapi itulah ada halangan PKP pula. Itulah. Doa lah. Kita berhajat pada doa tuan-tuan. Hajat. Yalah, hajat tu masalah ada urusan yang tak boleh nak diselesaikan tu. Nak buat pun yang ni ada ganggu sini, ada ganggu sini, ada ganggu sini, ada ganggu sini, ada gangguan tu. Ada gangguan tu. Tak ada kuasa yang mutlak boleh buat ni melainkan Allah. Tak mustahil untuk dapat pertolongan tu walaupun dalam masa yang sekelip mata. Adatnya sekelip mata. Jadi tu tidak lah. Itu jin eprit dia boleh bawa mari. Itu jin eprit dengan waliullah sa'i. Jin eprit dia boleh bawa datang istana Balqis, kata dia apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau bangun daripada tempat duduk kamu. Itu asal bahasa. Kata ulama tafsir, maksudnya sebelum selesai. Pagi ni pagi kau minta, petang nanti sebelum kau bangun pada tempat duduk kau, apa maksudnya? Sebelum selesai kau duduk pejabat, yang tukut bahasa kita. Aku boleh bawa. Maksudnya ni pagi kau minta, petang lagi sebelum kau selesai aku bawa mai. Istana Balqis tu. Qala ifritu minal jin. Itu ifrit. Ada orang lagi istimewa daripada jin. Kita tak payah pakai jin. Itu bukan minta bantuan jin. Nabi Sulaiman pun bukan dia minta bantuan pada jin. Jin yang tawar diri untuk bawa istana Balqis. Itu satu hal cerita jin. Orang suka dengar cerita jin tu. Saya bukan nak cerita jin tu. Saya nak cerita qala rajulun min ahlil kitab, min allazina utul ilma. Apa rajak mulut tu boleh. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Sebelum engkau pejam, sebelum kau celik, aku buat datang. Ada. Doa. Istana Balqis depan mata. Iprit pun tak boleh buat. Pasal apa? Makbul dia doa sekali mata orang tak boleh bagi. Kita tak dan lah, pasal kita tak ada wali macam tu. Tapi percayalah di kalangan kita ada awliya. Ada yang dia tak sedar dia wali pun satu hal. Tapi doa tu makbul. Dan minta bersungguh-sungguh, ya Allah, aku nak datang sangat pondok Lenggong ni. Kalau boleh nak duduk bulan puasa. Tak mustahil Allah Ta'ala makbulkan sebab doa masing-masing. Di sebelah saya doa sangat. Jadi perlu doa yang makbul Allah. Dapat pun la haula wala quwwata illa billah. Apa daya saya? Saya tak ada apa-apa. Saya tolong pegang amanah ni. Apa cerita ni? Cerita itu matlamat sepatutnya kita kena capai. Itu kerja yang kita kena buat. Wahabi ni pengganggu. Kita yang dah lepas gangguan ni satu hal lah. Jaga dalam masyarakat kita ramai yang masih terganggu dengan Wahabi ni. Jadi apa beza Wahabi dengan Salaf? Dia duk dawa, dia Salafi. Nanti pengarang kita dia akan gunakan satu bahasa yang pada saya cukup menarik dia guna. Kita tengok lagi sama-sama. Dan tak ada nak jumpa, sedang kata. Dia guna bahasa dia, cara dia tulis. Sedap dia buat. Jadi apa beza? Baik jawabnya adalah mazhab salaf itu menyucikan, mentanzihkan, itu bahasa Arab dia. Istilah suci ni tanzih, menyahkan, menidakkan, membersihkan, itu maksud suci. Suci ni jangan bodoh faham suci itu bersih dengan air, bukan. Suci itu dengan mana dinafikan perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Itu maksud suci kan. Allah Ta'ala terlalu suci. Kalau nak guna bahasa gitu, ada orang guna gitu. Tapi malangnya dia tak faham terlalu suci tu macam mana. Ada orang ajar ilmu hakikat, terlalu suci tu dia faham
Allah terlalu suci, maka kita pun nak dekat Allah Ta'ala kena sucikan diri, tak boleh makan benda berdaging. Sebab benda berdaging darah ada pula. Jadi ada darah, ada najis, itu tak menggagalkan kita proses nak menyucikan diri dengan Allah Ta'ala. Ini bodoh gitu. Untuk korban tu bukan lembu. Rasulullah tak makan kambing, tak makan benda darah ke? Kau ni pahaman Kristian ke apa? Pahaman apa? Konfuser itu. Animisme. Tak makan benda daging. Pasal kaedah nak bersuluk. Ni kaedah siapa? Itu. Kalau itu sebab menyebabkan boleh lawan nafsu supaya nafsu tak memberontak, okey silakan. Tapi bukan itu kaedah asal kita, sehingga menyatakan kaedah untuk membersih, membaik, mensucikan nafsu diri kena makan sayur je. Ada pula siapa dia ajar gitu? Ilmu syariat mana kau pakai? Sikitlah bahasa-bahasa itu. Ada geng hakikat ajar macam tu. Pasal di atas syarahan dia Allah Ta'ala terlalu suci. Suci dia faham itu. Tak betul. Sesat. Bukan maksudnya tu. Jadi Allah Ta'ala ni kaedah salaf. Salaf pastinya mereka akan mentanzihkan Allah Ta'ala daripada barang yang tak layak dan menyerahkan tujuan-tujuan mutasyabihat. Maksud tujuan ni maksud mutasyabihat. Erti, pengertian, tafsir, huraian mutasyabihat itu dia serahkan pada Allah Ta'ala. Yang inilah masyhur atau istilah mazhab salaf dipanggil mazhab tafwid. Tafwid itu sebutan dia. Mazhab tafwid. Melayu punya sebutan gitulah kan, tafwid. Sebut je lah ke mana pun. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, antaranya mazhab salaf. Salaf dan khalaf dua-dua ahli sunnah wal jamaah. Salaf, original salaf mentanzih Allah Ta'ala daripada perkara tak selayaknya. Dan apa makna mutasyabihat ni? Mereka menyerahkan, mentafwidkan makna pada Allah Ta'ala. Masuk mentafwid macam mana? Tak beri huraian. Apa lafaz yang ada, sebut apa makna, zahir bukan makna dikenaki. Wallahu a'lam. Okey, itu salaf. Itu salaf. Itu original salaf. Okay. Adapun musyabbihah, adapun wahabi, bahasa mudah senang. Masa kita memang nak kelaingan dia kan. Tak wahabi pun, siapa yang berpahaman ni nama dia musyabbihah. Kan? Adapun mazhab musyabbihah ni selalu pakai zahir-zahirnya. Apa selalu pakai? Memang pakai selalu. Maksudnya sebut muka, Allah ada muka. Tu musyabbihah lah tu. Allah ada tangan. Allah ada dua tangan. Allah ada tangan kanan. Allah ada mata. Bukan saja mata, Allah ada banyak mata sepatutnya, pasal dia jamak. Allah ada muka. Allah duduk atas arah. Dia pakai zahir tu. Zahir tu, sebiji pakai zahir. Itu yang lepas pun saya sebut dah. Nampak murni sikit macam mana? Yang layak dengan dia. Layakkah mata? Layakkah muka? Layakkah tangan pada Allah Ta'ala? Yang tu yang kena faham. Itu dengan sebab itulah dipanggil musyabbihah. Dengan sebab itulah ayat tu dipanggil mutasyabihat. Pasal apa? Pasal semua sifat, semua ciri benda yang disebut tu berada, duduk dengan pahaman Wahabi tu. Muka, tangan, mata, tangan kanan, atau seumpamanya yang lafaz-lafaz Quran datang macam tu, yang tu dia zahir sebut tu semua adalah bererti jirim. Tak mana? Muka, tangan, mata, yang ni bererti juzu dan anggota. Cuma dia bodoh sikit. Dia kata ni sifat Allah Ta'ala. Astagfirullah. Muka, tangan, mata bukan sifat. Juzu anggota. Jadi buka kamu mata, apa dia? Mata, alat perkakas dengan dia membolehkan kita melihat. Mata bukan sifat. Tangan, apa tangan?
alat anggota badan yang dengan dia kita boleh membuat sesuatu pekerjaan dan urusan. Tu tangan. Mata, muka apa? Muka adalah satu anggota yang paling penting pada badan kita, yang padanya ada panca indera utama seperti penglihatan, pendengaran, perasa, penghidu, untuk membolehkan kita boleh hidup dengan sempurna. Itu muka. Faham saya sebut apa? Dia juzuk. Bodoh terus mana langsung sampai tak faham juzuk dengan sifat. Wahabi faham sifat. Itu masalah dia. Itu yang panggil mutasyabihat tu. Pasal apa? Pasal dia akan bermakna jirim, dia akan bermakna makhluk. Tentu dia akan bermakna makhluk. Jadi dia pakai dengan zahir tu. Sedangkan kaedah kita mana bermakna makhluk itulah panggil mutasyabihat. Ada ayat-ayat muhkam, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad. Ni semua muhkamat. Allah ahad bukan terdiri daripada juzuk dan anggota bercantum membentuk dia. Pasal Allah ahad ada makna ahadiyah dia. Dia bukan ceraian pada satu, dia bukan tercerai pada satu. Maksudnya dia bukan terdiri daripada juzuk-juzuk dan komponen yang bersatu membentuk dia. Subhanallah. Ada muka, ada tangan, ada mata, maksudnya combine. Salah, tak betul. Sentot apa? Tak faham. Bengap. Mak, saya tak lihat bahasa saya tu. Kenapa itu bersusah nak faham? Yang tu adalah nama-nama mutasyabihat. Jadi bila mutasyabihat, takkanlah dia boleh pakai makna zahir. Kalau Wahabi dia pakai makna zahir itu, sehingga kan Allah Ta'ala ni, kalau dia bagi hadis, kita Allah ni, kita nak kenal Allah macam mana? Senang je. Allah ni rupa dia macam Nabi Adam. Ada dalam hadis sebut itu. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam di atas rupa Allah Ta'ala. Jadi rupa Allah macam mana? Tengok Nabi Adam. Kalau Nabi Adam 70 hasta, Allah 70 hasta. Memang Wahabi syarah macam tu. Kitab Wahabiyin ni, syekh-syekh mereka ambil zahir hadis macam tu kan? Macam tu. Jadi dia pakai zahir beserta barang yang tak layak. Zahir itu ada makna yang tak layak, yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Dia bubuh belakang tu untuk nampak murni sikit. Muka yang layak dengan Allah Ta'ala, sedangkan muka bukan layak dengan Allah Ta'ala. Tangan yang layak dengan Allah Ta'ala, tangan bukan satu benda yang layak dengan Allah Ta'ala. Mata bukan satu yang layak dengan Allah Ta'ala. Lagi pasal inilah dikatakan musyabihah. Betul ya? Satulah ayat-ayat ni dipanggil, pasal itulah dipanggil puak-puak ni musyabihah. Pasal dia pakai ayat makna zahir yang mutasyabihah. Ya. Puak menyerupai kan, puak musyabihah ni menyerupai akan Tuhan dengan makhluk. Walaupun dia tak kata Allah serupa dengan makhluk, dia tak kata lah macam tu. Yang tu memang apa, bangang sangat. Dia orang pun tak mengaku dia orang bangang terus tu, tapi masih dalam kategori bangang. Maksud apa? Allah ada muka yang layak dengannya, masih bangang lagi namanya. Belum tanzih Allah Ta'ala namanya. Masih pakai zahir ayat namanya. Masih beriktikad Allah ada juzuk anggota namanya. Masih mengiktikadkan Allah ni ada sifat kekurangan, sifat berhajat ke arash namanya. Walaupun kata Allah duduk di arash yang layak dengannya, tak layak Allah duduk di arash. Arash ni makhluk. Hebat macam mana pun makhluk, Allah tak hajat pada makhluk ni. Simple aja. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah tunjuk kita jalan lurus ni. Tengok dia guna bahasa. Saya ingat saya je kasar, sama je. Untuk guru kita sopai je.
Maka janganlah sekali-kali puak kita ni, kita lah yang duk mengaji ni, jangan sekali-kali puak kita ni jadi bodoh gatik. Bodoh tu tulis. Jangan lu jadi bodoh gatik. Maksudnya jangan jadi bodoh leh. Tu bunyi piara sikit. Jangan jadi bodoh leh. Tu lembut sikit. Jangan jadi bodoh gatik. Tu hulunya bahasa. Kalau bunyi perak hilia ni, jangan jadi bodoh leh kita ni. Ni tok guru saya, orang hilia perak. Bunyi gitulah bahasanya, lembut. Tak boleh kita ni, jangan jadi bodoh leh. Tadi tak ada akal namanya. Lembut je tapi makan dalam. Sobo je ayatnya bodoh je tapi lembut dia disebut. Jangan jadi bodoh gatai. Pada pernamakan semata-mata pakai zohir-zohir dengan nama serah. Allah ada muka, serah muka macam mana? Macam itulah wahabi. Allah ada tangan, serah tangan macam mana? Dia serah tangan macam mana? Maksudnya duk faham Allah ada tangan, tapi tangan macam mana dia tak tahu. Dia tak tahu kefiat tangan. Tangan ada tangan serah macam mana? Salah akidahnya tu. Pasal mengiktikadkan ada tangan. Allah ada muka, serah mana muka macam mana? Maksudnya iktikad ada muka. Kalau ada muka, ada tangan, ada mata, Allah satu dia. Dengar segi soalan tu. Satu ni sifat Allah, wahid, ahad. Betul? Ahad maksudnya antara maknanya mustahil Allah Ta'ala zat dia terdiri daripada juzuk dan komponen. Betul? Barulah ahad. Kalau Allah boleh dibelah bahagi, ada muka, ada tangan, ada mata, yang ni bukan Tuhan. Ini bukan sifat ilah. Sifat ilah wahid, wahid, wahid. Saya sebut apa makna wahid, apa makna ahad, 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 ahad. Antara huraian ni lam yalid wa lam yulad. Agak tak faham, dengar ke? Kalau selalu faham bodoh je, dengar elok-elok nak faham macam mana. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Apa maksud huraian tu? Bukanlah yang tu nak hurai Allah Ta'ala ni bukan perempuan, dia tak beranak. Tak beranak tu bukan nak kata Allah ni lelaki, Allah Ta'ala bukan dia beranak pasal dia bukan perempuan. Ada pula bengap apa, bukan macam tu faham dia. Maksud kata Allah tak beranak, maksudnya mustahil Allah ada sesuatu boleh mumpasil pada dia, boleh bercerai pada dia. Apa maksud tak ada sesuatu boleh bercerai pada Allah Ta'ala? Allah bukan terdiri daripada komponen-komponen yang boleh dileraikan komponen tu pada Allah Ta'ala. Muka, tangan, mata kan komponen-komponen kan juzuk-juzuk kan anggota-anggota kan. Mengiktikadkan itu berarti bahawasanya mengiktikadkan Allah ni bukan ahad, bukan bersifat ahadiyah. Bahkan mengiktikadkan Allah Ta'ala ni dia murakkab, bersusun antara muka, tangan, mata, etc. Saya sebut 3 tu padan dah kan, tak payah sebutlah berdapi banyak-banyak lah. Maksudnya Allah Ta'ala ni murakkab. Bila murakkab dia bukan jisim, kirim, makhluk. Inilah nama makhluk namanya. Muka-muka serah makna muka, tangan serah makna tangan, mata serah makna mata, tangan kanan serah tangan kanan. Bukan macam tu kaedah. Itulah nama dia berpegang dengan zahir ayat. Tadi kalau tak ada faham saya ulang lagi. Itulah berpegang dengan zahir ayat. Mana? Kalau ada orang katalah guna bahasa dia ni babi. Oh babi serah babi dia. Dia ni babi, kita serah makna babi dia. Itu pegang zahir peribahasa. Serah makna babi dia. Bukan macam tu. Dia ni babi bukan babi tu. Bukan hidung kembang ni babi tu. Pasal swab kena banyak kali. Swab. Semua kembang. Semua ke hidung. Ini hidung babi. Bukan macam tu. Babi tu perangai babi. Tak senonoh. Perangai tu. Okey, sikit situ. Jadi saya nak sebut zahir tu. Jadi dia faham Allah ada muka. Muka serah makna muka. Tangan serah makna tangan. Mata serah mana mata. Masih mengiktikadkan ada muka, ada tangan, ada mata. Sesat fahaman ni.
Nampak satu cara murni sikit, Allah ada muka, muka yang layak dengan dia, tangan yang layak dengan dia, mata yang layak dengan dia. Sesat juga, pasal melayakkan muka, tangan dan mata pada orang Ta'ala. Sesat nama dia. Inilah nama dia Zohir ayat. Boleh? Faham? Itu apa? Salafi. Itu salaf. Tak. Itu musyabbihah. Itulah Wahabi. Itu yang Wahabi tu. Bagi faham Wahabi itu siapa? Bagi faham. Dan bagi faham Wahabi ni kaifiat dia apa? Kadang-kadang disyarah benda orang tak faham. Oh, Allah Ta'ala ni dia ni tak ada kaifiat apa. Dia pun tak faham dia nak syarah tu. Ni dengar elok-elok cerita ni. Bahasa kapung apa sebut. Tak faham juga. Pang sekali. Susah sangat tu ke mana. Tapi puak-puak ni kadang-kadang ada juga intelek tapi bodoh. Oh, dengar. Ada PhD, bodoh. Selagi tu i'tiqad musyabbihah, walaupun ada PhD, nama dia bodoh. Ya, kasar sikit lah ayat tu. Saya ngaji tunggu sebut macam ni. Orang kafir tu, walaupun jadi Perdana Menteri, selagi dia kafir, dia tak Islam, nama dia bodoh. Ya. Boleh faham? Orang kafir ni selagi dia tak boleh Islam, dia tak kenal siapa Rabbul Alamin, tak boleh kenal Allah Ta'ala, tak boleh masuk Islam, tak boleh syahadah la ilaha illallah. Kafir ni cerdik macam mana pun bodoh. Bill Gates bodoh, Clinton bodoh, apa lagi, Bush bodoh. Macam mana? Tak beriman. Tak ada orang kafir yang cerdik. Tak ada. Cerdik tak kenal Allah Ta'ala, bodoh mana. Itu cerdik, itu kafir. Saya sebut kafir Wahabi. Cerdik macam mana sekalipun masih bodoh. Ada PhD pun bodoh. Siapa? Pasal mu tak kenal Allah Ta'ala, tak faham benda, maklumat cukup simple. Benda Zohir ayat ni boleh makna salah, dia tak erti salah tu apa. Ya. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadilah istilah menyerupakan dengan makhluk, walaupun mereka tak pernah kata macam ni. Allah ni serupa dengan makhluk, memang dia tak pernah kata macam tu. Dia pun menafikan pahaman macam tu. Menafi bagus dah, kata walaupun menafi masih bodoh lagi. Pasal dok kata Allah ada muka, serah muka macam mana, bodoh lagi pasal muka. Dia akan sebut nanti ke depan perkataan Imam Malik apa, bagi faham elok-elok apa perkataan dia orang ni, kerana sebut juga perkataan Imam Malik tu, tapi dia orang tak faham apa maksud. Syarah ikut kepala otak dia, tetap nak pegang dengan tasbih, tetap pegang dengan Zohir ayat. Sampai bab ni kita jumpa hak perkataan Imam Malik yang selalu dia orang hujah, yang tu kaedah dia seolah-olah apa yang dia duk cerita kat kita, yang kita duk bangkang ni pada dia masih betul, dia masih di atas landasan betul. Kata kaedah kita sebut ni betul apa, hang duk faham ada muka, ada tangan, ada mata. Yang tu pun dah jelas salah pasal berpegang dengan Zohir ayat. Boleh faham. Bagi faham elok-elok salah tu. Kita mengaji ni yang betul mesti kenal betul-betul, yang salah pun mesti kenal yang salah tu, yang ni memang betul-betul salah. Elok. Satu, kita berani bertumbuk, kita berani berkelahi, kita berani terajang dia pun tak apa. Kalau perang berani bunuh dia, kalau dalam syariat sampai tahap kena bunuh. Boleh faham? Nabi berperang. Jadi bila perang ni istilahnya dia bunuh tak? Pasal apa dia berani sampai tahap bunuh orang berperang ni? Pasal apa? Jawab. Pasal dia kenal dia adalah hak di atas jalan hak, ni batil adalah batil sebatil-batilnya, sampai boleh bunuh. Kalau yang tak boleh bunuh, tak boleh bunuh. Kalau orang Islam duduk dalam pemerintahan Islam yang adil, dia buruh belum tentu boleh bunuh. Buruh ni masih Islam, dia cuma tak setuju dengan pemerintahan Islam yang adil. Ada kaedah-kaedah dia takwil macam ni, dah masih benar takwil dia. Tak pula menyebabkan jadi kufur. Nama dia buruh. Orang buruh asal tak boleh bunuh. Tapi kalau kafir boleh bunuh. Kalau tahap dia nak memerangi kita, itu yang kata bagi kenal yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Memang salah, benda itu salah. Memang salah bab akidah ni. Bukan ragu-ragu sikit tak, memang salah.
Itu saya cakap dalam bentuk kasar. Saya nak sebut cara lembut sikit. Memang tak betul faham Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Muka, tangan, mata ni sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Itu bukan sifat, itu juzuk dan anggota. Macam mana boleh kata yang tu sifat sedangkan juzuk anggota? Mu tak reti ke beza antara juzuk dengan anggota dengan sifat? Kalau tak ada duduk elok-elok dia aku nak ajar satu-satu zat apa, sifat apa, anggota apa, juzuk apa, jirim apa. Mai dengar elok. Ni awal-awal dah bubuh mental block. Macam mana nak faham? Ada cakap slow sikit lah. Nada slow. Boleh itu. Tapi ada orang main mengaji itu dia tidur. Dia kena jekah kena jekah. Tepuk meja ni. Salah akidah ni. Kata-kata ya. Ni mana tempat kena macam tu. Rasulullah pun ada ketika dia lemah lembut, memang lemah lembut gila ya. Tapi ada ketika dia marah macam mana? Sahabat tak berani tatang muka Rasulullah. Tak berani tengok pun. Dia baca khutbah. Ada ketika dia baca khutbah ni ihmarrat ainahu ka'annahu nazirul jaish. Dia berkhutbah tu seolah-olah dia sedang bagi peringatan kepada pasukan untuk pergi berperang. Ittaqullah wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu semua ni mulia kalau kamu beriman. Syaratul iman, contohlah ya. Syarat dia iman dengan Allah, yakin dengan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Pasal apa kita boleh berani ni? Zalika bi anna Allah maula alladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum wa anna al-kafirina la maula lahum wa anna al-kafirina la maula lahum. Ihmarru sainahu. Merah muka, mata, biji mata merah. Kita bercakap pun tak merah biji mata. Ini merah biji mata. Ka'annahu nazirul jaish. Jahidu fillahi haqqa jihadi. Akhlisu fi niyyah. Jahidu lillahi ta'ala li'ila'il Islam. Tak boleh lama tak jerit ni. Jihad kalau macam tu ada. Rasulullah bukan semua lembek. Rasulullah ni setiap kedudukan dia duduk tu kena tempat dia. Sebagai pemimpin perang, sebagai motivator, sebagai penasihat, sebagai hakim, suami, bapa, tok wan dengan cucu dia lain. Takkan cekah macam tu tok wan dengan cucu. Sayyidina Hasan Husain macam mana? Allah, selembut-lembut makhluk dia layan. Nak cerita apa ni? Ada gaya bahasa keras, ada bahasa lembut. Jadi kalau bahasa lembut tadi saya sebut itulah. Tak betul pahaman ni. Duk itikad Allah ada muka. Allah ada muka, serah makna muka pada Allah Ta'ala. Tak betul. Pasal bukan makna muka, bukan serah muka. Sebut lafaz muka, sebut lafaz wajhu, terjemah dia muka, bukan muka. Subhanallah, bukan muka. Allah tak ada muka. Mustahil makna muka. Dengan yakinnya ya buat. Mustahil makna muka. Muka tu ayat mutasyabihat. Subhanallah, mustahil muka pada Allah Ta'ala. Mustahil juzuk dan anggota pada Allah Ta'ala. Mustahil. Untuk apa makna? Dia ada makna. Apa makna? Wallahualam. Kita tak tahu deh. Kita tak sampai nak fikir. Tapi yang ni memang tak layak dengan Allah Ta'ala. Subhanallah, wallahi subhanallah. Baru salah. Baru tafwid, baru serah. Bukan Allah ada muka. Muka yang layak. Itu kan serah. Muka pun dah tafsir. Tafsir dengan terjemah. Jadi tafsir bil lughah, tafsir bil muradif, tafsir bil terjemah. Tafsir lah tu nama dia. Dia bukan tafsir ayat mutasyabihat. Bukan tafsir lagi. Lebih pada tafsir lagi. Tafsir di atas tafsir. Allah ni di atas pada atas arah lagi. Oh.
Ada Maulana tu cakap yang tu. Masya-Allah. Nauzubillah. Tu sebut cara lembut sikit lah. Saya nak sebut apa? Ni Tok Guru ni disebut cara keras, saya pergi cara lembut. Dia kata apa? Janganlah kita ni duk ikut puak-puak hak bodoh gatai. Kena jadi cerdik gatai, jangan jadi puak bodoh. Kata. Tak mana bodoh? Pada pernamakan semata-mata pakai zahir dengan nama serah. Pakai makna zahir, muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Itu nama dia serah. Itu bodoh nama dia. Maksud apa? Itu bukan serah bodoh. Itu tafsir, itu terjemah. Itu bukan serah. Serah ni apa? Memang sebut muka, mesti ada makna. Bukan makna macam tu. Serah lah. Wallahu a'lam. Tu serah. Tu serah. Tu serah. Kau bandingkan. Saya mengaji pun Tok Guru dia mengaji kan dia guna bahasa ini. Misal ada anak. Nak cerita serah lah. Serah kan. Nak cerita serah. Ada anak perempuan. Bapak dia main tanya. Ada orang main Minang. Anak tak kahwin. Kalau kahwin nak bom mas kahwin berapa? Bapak pun tahu, bapak pun ngaji kan. Nak bagi mas kahwin berapa? Saya ni kalau ikut tak kira berapa pun nak kahwin pun ikut abah lah. Kalau ikut abah pun serah, tu serah lah. Tapi dia kata macam ni, kalau boleh nak handsome, kalau boleh nak muda, kalau boleh nak teruna, kalau boleh mas kahwin nak 15,000, nak 15,000 tapi serah ke abah lah. Nak 15,000, nak hak muda, nak hak teruna tapi serah ke abah lah. Tak serah lah hak tu bodoh. Saya nak sebut bodoh tu. Itu bukan serah. Serah Allah macam mana? Terpulang dah abah lah. Keputusan mutlak ke abah. Ya apa ya, tidak apa tidak. Tu serah. Bukan sebut 15,000 nak hak teruna, tu nak comel lah, segak pula kulit putih. Pasal dia putih. Tu saya serah ke abah lah. Itu bodoh namanya. Pasal tak serah tau, dia sebut 15,000. Bubuh 2,500. Orang sebut 15,000, 2,000. Muncul. Menikah muka masak. Kata apa? 2,500 nak boleh beli pok. Orang nak beli iPhone. 2,500 second hand pun tak boleh beli. Bukan iPhone 5. iPhone apa? 12. iPhone 12 nak sebut tak apa benda. 12. iPhone 12. 2,500 nak boleh beli. Mas kahwin bagi harga 2,500. Murah pada handset ni. Kata serah. Itu merepek. Bodoh. Saya nak sebut bodoh tu. Itu bukan serah nama dia. Saya nak bagi syarah serah tu. Serah macam mana? Pula. Hang nak ngaji mana lepas ni? Serah Pak Abah. Hang nak ngaji mana lepas ni? Macam mana nak pergi Mesir Abah? Lebih serah ke Abah. Tak serah dah tu. Serah ni tak kata apa. Nak masak apa? Terserah. Kalau masak nak sedap-sedap ni, terserah. Masak apa pun sedap, terserah. Baru betul. Nak masak apa ni? Kalau boleh masak kemsom. Itu siap som tom yam pok tek. Terserah. Sebut pelik-pelik. Tak sebut lagi bistik. Itu apa, kambing perap. BBQ. Tak sebut lagi yang tu. Itu serah. Tak payah sebut lah. Serah ni. Serah je lah. Itu baru serah. Boleh kan? Serah. Boleh kan? Serah kan? Itulah jangan jadi bodoh. Apa dia? Untuk nama serah tapi pakai zahir. Pakai zahir. Allah ada muka. Kita serah makna muka macam mana. Allah ada tangan. Serah makna tangan ke mana. Serah makna tangan. Ada tangan tu. Allah ada tangan. Tangan ke mana tu saduk bicara.
Siapa? Ada tangan tu, serah ke orang Ta'ala tangan ke mana? Maksudnya ada tangan, tapi serah. Bodoh. Nama dia? Dengar tu, bodoh tu tak mana? Nama dia yang tak serah tu nama dia macam mana? Musyabbihah tu macam mana? Dia memang kata Allah tak serupa dengan kita. Betul Allah ada tangan? Allah ada tangan, tapi tengah macam mana? Tangan dia kita serah kat dia. Kita tak erti nak bahas ke mana. Bodoh nama dia. Saja saya nak sebut bodoh tu, saya nak guna bahasa dia tu. Kalau marah pun, marah saya tak apa. Bodoh tu marah saya tak apa. Jangan marah dia. Mungkin dia tak hurai macam tu, saya yang hurai macam tu. Bohong tu. Jadi jangan buat kita jadi bodoh gatik pada pernamakan semata-mata pakai zahir dengan nama serah. Lihatlah akhir hasyiah itu. Ada suruh tengok hasyiah tu lagi. Kita kena cari kitab tu dah. Baru padan. Duk hasyiah. Kita tak ada apa pun. Muka surat 406. Alif lam kha tu iqra ila akhirih. Bacalah sampai ke habis. Nak baca kau nak kitab pun tak ada. Kok type Google ada ke? Lihatlah pula ibarat tabyinul kazibil muftara. Tabyin kazibil muftara, muka surat 27. Dia kata fassalafu wal khalafu muttafiqani fi sarfil mutasyabihi an zahirihi al muhimi litashbihi fal fariqul awwalu yaktafi bit ta'wilil ijmali wa yatawarra'u anil haudi fi ta'yinil muradi. Allahu akbar. Biasa cakap. Wal fariqus tsani ittarra ila tatallubi dzalika daf'an li tamwihatil musyabbihi mimma la hadza. Mimma la hadza lahum minal islami ghaira an ja'alu san'ahum ghaira an ja'alu sana'ahumul aradi. Betul? Sotaman ghaira an ja'alu sana'ahumul aradi sonaman. Sonaman samawiyan. Sonaman bukan sotaman. Nun sonam, berhala langit. Puak-puak musyabbihah ni dia iktikad Allah Ta'ala ada di langit. Bahasa disebut dalam kitab ni, ulama kita kata mengiktikad Allah di arasy itu berhala langit. Jadi kita panggil puak-puak ni puak-puak berhala langit. Pasal duk iktikad Allah di langit, puak-puak berhala langit. Langit berhala dia bukan duduk dalam rumah macam tokoh Hindu, tapi duduk di arah berhala langit. Walaupun dia kata Allah di arah berhala, maha i'tiqad macam tu, i'tiqad berhala tapi di langit. Itu bukan i'tiqad Allah. Allah bukan di langit. Subhanallah, 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 subhanallah. Bahasa ulama kita tajam. Hal tu kalau baca saya pergi ikut 9. Baca juga lah. Baca terjemah sekali boleh kot? Boleh. Lagi ringkas sangat lah. Baca sekali lah. Kata dia artinya, maka salaf dan khalaf ittifaq, muafakat. Salaf dan khalaf keduanya pada memalingkan ayat ataupun hadis yang mutasyabihah itu paling daripada zahirnya. Yang tu wa zahir laisa murad. Tu mesti faham sah. Salaf dan khalaf muafakat tak pakai zahir. Yang memberi waham, memberikan prasangka bagi menyerupai itu. Yang dia muhim li tashbih. Nak ambil prinsip salaf dan khalaf tak pakai makna zahir. Tu besar nak pakai.
sipir lah. Kalau dia kata muka, serah makna muka, itu pakai zohir. Dengar tu. Ya. Ada tangan, serah makna tangan, itu nama dia pakai zohir. Nama dia. Mata, serah makna mata, pakai zohir. Nama dia. Allah duduk dia lah, duduk, serah makna duduk, pakai makna zohir. Nama dia. Mas kahwin berapa? 15,000. Itu menzohirkan mas kahwin. Belajar hangus. Tak faham juga. Nak kena misal tu mana lagi tu. Maka puak yang pertama, salaf, disebut fasalafu, yang salaf lah, mencukupi ia dengan takwil ijmali juga. Apa takwil ijmali? Al-wajhu misalnya, ada makna wajhu tapi bukan muka. Dia kata sabata lahul wajhu laisat kal aujuhi. Lafaz wajhu sebut, bukan muka. Laisat kal aujuhi, itu bahasa Arab dia. Laisat kal aujuhi, bukan macam mana aujuh. Maksudnya bukan muka. Lafaz wajhu, bukan muka. Itu apa makna dia? Wallahu alam. Boleh. Jadi disebut lafaz ada, zahir apa? Makna maklum, tapi bukan murad. Tu nak ambil faham. Jumpa nanti ke depan kata Imam Malik. Tengok betul-betul tengok. Semua ulama kita sependapat dari segi nak menghurai ni. Pupak demo je, baca macam lain, hurai macam lain. Jadi mereka ni mencukupi dengan takwil ijmali dan wara' ia daripada mengarung pada menentukan tujuan. Asal bahasa Arab dia yakfi bi takwil ijmali yatawarra'u, mereka ni wara' daripada haud, bicara bi ta'yidil murad, pada menentukan apa makna yang dikenaki. Apa makna wajhu? Wallahu alam. Apa makna yadu? Wallahu alam. Apa makna ayun? Wallahu alam. Itu kaedah dia. Apa makna istawa? Wallahu alam. Siap. Apa makna fis sama? Wallahu alam. Itu istilah dia memada. Dan kalau bahasa Arab ni wa yatawarra'u, maksudnya dia wara'. Apa makna? Dia jaga diri dia tak masuk campur langsung untuk membicarakan apa maksud makna. Wajhu, lafaz ada, makna sedia maklum, tapi itu bukan maksud. Apa makna? Wallahu alam. Baru salaf, original salaf, baru tulis punya. Yang itulah maksud tafsiruha, qiraatuha, tafsiruha, amiruha kama ja'at. Lalu kan saja macam mana dia datang. Allah kata Ar-Rahman ala arsy istawa, Ar-Rahman ala arsy istawa. Lalu kan saja macam mana dia datang. Kalau sebutlah sekalipun apa tertinggi Allah Taala di atas arsy, lalu kan saja apa makna tertinggi? Wallahu alam. Wa yabqa wajhu rabbika, kekalah muka Tuhan kamu. Apa makna muka? Wallahu alam. Bukan ada muka, serah makna muka. Dah. Pasal bila sebut muka, dah pakai makna zahir. Tu perhati. Tempat kita Arab pun situ kena perhati. Pasal disebut sabata lahul wajhu. Sabit wujuh. Sabit wajhu. Pasal apa? Lafaz wajhu tu sebut. Pasal disebut belakang sabata lahul wajhu laisat kal aujuhi, bukan kau aujuh. Jadi sabata lahul wajhu laisat kal aujuhi, itu maksudnya sabit lafaz wajhu, bukan makna muka. Itu maksud. Sabata lahul aidi, sabata lahul yad laisat kal aidi, sabata lahul a'yun, sabata lahul ainu laisat kal a'yun. Itu sebut dia punya tu bahasa Arab dia.
Cuma kot dia mengaji bahasa Arab tak habis kot kan. Dia ambil terjemah bodoh-bodoh gitu ya. Dia terjemah pun memang tengok terjemah bodoh. Dia tak faham murad dengan bahasa tu. Yang kata sabata lahul wajhu laysat kal aujuhi. Bila al wajhu laysat kal aujuhi, lafaz wajhu bukan makna muka. Kalau nak terjemah Melayu, kalau nak terjemah apa dia? Sebut memang muka tapi bukan makna muka. Apa makna dia? Wallahu alam. Baru serah. Baik, cuma bahasa petani itu digunakan kata warok, ia daripada mengarung, maksud mengharung pada menentukan. Istilah haud tu mengharung ataupun menjerumuskan diri pada menentukan tujuan. Apa maksud kalimah tu? Dia orang serah tunggu. Wajhu apa makna? Wallahu a'lam. Dengar elok, saya ulang beberapa kali tu. Maka puak yang pertama itu dan puak yang kedua salaf. Ini khalaf pula. Ini khalaf. Sangat berhajat ia kepada tuntutan demikian. Dia sangat berhajat untuk menghurai makna murad. Lepas tu pasal apa dia khalaf ni, dia nak cari mana dikedaki? Kerana menolakkan bagi semabur puak-puak musyabihah. Semabur ni apa? Keraguan yang ada pada puak-puak musyabihah. Daripada mereka yang tidak ada habuan bagi mereka itu pada Islam. Mereka ni nisbah wasaknya akidah mereka tak ada habuan dalam Islam. Kasar bahasa tu. Pasal puak musyabihah ni dia kata tak ada habuan dalam Islam. Laisa lahu la hazza lahum, kata dia. Kalau bahasa Arab, mimman la hazza lahum min Islam. Dengan sebab akidah dia salah ni, tak ada habuan sikit pun dalam agama Islam. Dalam tu bahasa tu. Apa maksud dia? Boleh terkeluar akidah daripada ajaran Islam. Pasal apa? Pasal duk intikad salah, pasal pakai zahir ayat. Khas hantar bicara ni Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa ni istawa? Sabit istawa. Apa makna? Wallahu alam. Itu original. Kalau khalaf punya, apa ni istawa? Allah Taala dengan mana tertinggi, maksudnya martabat dia tinggi, lebih tinggi pada arah martabatnya, bukan dia duduk tinggi di arah, bukan. Itu khalaf. Wahabi macam mana? Duduk macam mana? Serah mana duduk? Masih duduk. Allah berada di arah macam mana dia berada? Apa duduk ke, baring ke, tidur ke? Dia hurai macam tu. Serah dia buat apa? Astagfirullah. Orang macam musyabihah tu, dia tak ada habuan dia dalam Islam. Saya tolong terjemah dah hurai maksud dia saja. Lain daripada, cuma beza dia menjadi mereka itu akan berhala mereka itu yang bangsa bumi itu ja'alu sona'ahum anja'alu sona'mahum, sepatutnya sona'mahum, yang menjadi mereka itu akan berhala mereka itu yang bangsa bumi akan berhala yang bangsa langit. Kalau gitu yang pertama tu pun bukan sona'ahum, ghaira an ja'alu sona'mahum. Mim Darumi itu tulis itu tak? Ain mim tak? Ain sona'mahum putih. Ghaira an ja'alu sona'mahumul arda. Saya tak tengok kita asal, tapi kerti Arab tu, yang tu tulisan ni tak betul ejaan dia. Pasal sona'ahum makna lain. Dia sona'mahumul arda al-ardi sonaman sanawiyan. Sonam tu pun nun sekali. Sonam. Satu sonam satu sonam samawi. Mereka telah menjadikan, kata dia, berhala yang bangsa bumi pibuh kat langit. Apa dia? Allah di arah. Itu berhala langit apa dia? Dia kata dia kitab
tabyin kadhibil muftara, pendustaan yang direka-reka. Maka dengan ibarat ini terang bagi kita bahawasanya salaf dengan huruf fa, tak boleh sebut. Salaf dengan huruf fa, salaf. Itu salaf huruf fa kan. Itu salah betul. Salaf dengan huruf fa ni salaf. Tu. Dengan makna buat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu salah betul. Salaf dengan fa itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Atau mereka, ataupun termasuk salaf ni mereka yang alim pada masa tak sampai 500 tahun daripada masa Nabi itu. Ini pun ada khilaf dari segi mendefinisikan salaf khalaf, ada sebut dengan 500. Mentakwil juga, yang mereka itu mentakwil juga walau dengan ijmali. Tu salaf, kita dah bicara takwil ijmali tadi. Walaupun dengan ijmali pun, kalau begitu yang tak takwil dengan selalu baik. Selesai tu. Iaitu salaf dengan fa. Kalau gitu, apa dia? Yang tak takwil langsung ni, kalau salaf dengan fa dia takwil juga ijmali. Kalau gitu yang tak takwil ni, yang dengan selalu pakai zahir, pakai hak zahir selalu. Muka, tangan, mata, serah tangan, serah muka, pakai zahir selalu. Mutasyabihat itu tidak lainlah dengan puak yang salah dengan huruf ha. Yang tu bukan salaf, tu salah. Yang salah adalah salah pi. Boleh faham sebab banget. Jadi yang tu puak salah, bukan puak salaf. Puak salaf lafaz muka, tu terjemah. Apa maksud? Serah makna pada Allah Taala. Lafaz memang lafaz wajhu. Apa makna? Laisat kal aujuhi. Apa makna? Wallahu alam. Ni dengar. Cara dengan Arab, cara dengan Melayu bagi betul. Kadang Arab betul, baca betul. Bagi bahasa Melayu pula tak betul. Boleh. Erti. Dengar elok tu. Jadi yang tu bukan salaf, itu puak salah. Dengan salah ni dengan huruf fa, sin lam ha, bukan sin lam fa. Tu. Bukan salaf. Itulah puak musyabihah yang mendakwa dirinya salaf dengan huruf fa. Dia ulang tadi sampai ujung kita dia guna bahasa tu. Maka janganlah anak-anak sudah berpegang agama Islam dengan sekuat-kuatnya itu buat contoh dengan puak itu, puak salah dengan huruf ha sama sekali. Janganlah dia nota kaki dalam Rumi Ustaz. Janganlah dua-dua, yakni ulang lafaz jangan tu sebanyak 2 kali sebagai tanda menguatkan percakapan. Janganlah. Itu yang dua-dua tu kan. Janganlah dua-dua ni, yakni ulang lafaz jangan tu sebanyak 2 kali. Itulah janganlah lah kan. Bukan janganlah 22. Kalau saya kata gini, kalau saya tak tengok tu, saya tak baca nota kaki. Maka jangan duk buat contoh dengan puak-puak salah ni. Sama sekali. Janganlah 22. Janganlah 22 kali sebut. Sampai tergata. Itu saya punya faham. Kalau saya tak tengok ada nota kaki hak Rumi tu, saya pun tak tengok pun. Janganlah. Tak faham juga lekah lah tu. Kalau nak guna bahasa lembut, janganlah duk ikut dia. Janganlah duk ikut puak-puak salah ni. Jangan. Itu cara lembut, bahasa lembut.
Kalau janganlah. Oh, itu nada keras. Masih maksud yang sama. Jangan dok ikut. Ada betul dia? Janganlah dok ikut. Tak molek. Tu satu suku bahasa. Itu bahasa. Tu lain guru, lain orang, lain style. Ni 22 kali jangan ni pun satu bahasa kan. Jangan kok dia buat salah. Tak faham lagi. Wah tu kasar tu. InsyaAllah kita sambung. Mari pula anak-anak sekalian melihat ibarat Al-Fatawa Al-Hadisiyah bagi Ibnu Hajar. InsyaAllah kita sambung. Ada soalan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل افضل الصلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن